Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Azmal bin Padu daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya akan melakukan pembentangan berkenaan dengan kajian yang telah kami lakukan yang bertajuk TikTok sebagai medium pendidikan STEM impak kepada siswa guru. Hal ini bagi memenuhi Kolokium PDPC Stream peringkat kebangsaan 2022 yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu dengan tema Naratif Kehadapan STEM dan Kelestarian. Kami telah mengambil bahagian bagi kategori pertandingan kertas penyelidikan bagi pelajar IPG, IPTA dan IPTS. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya dengan lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya yang dikenali sebagai Gaya Research Team GRT yang dianggotai oleh Muhammad Azwan bin Raji, Dexter John Vector, Ismail bin Padu iaitu saya sendiri, Sazatul Azhar binti Ahsanan, dan yang terakhir Nurin Hanani Hailiying binti Muhammad Firdaus. Baiklah, bagi isi kandungan pembentangan saya terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga dapatan kajian, yang keempat perbincangan, dan yang terakhir adalah penutup. Saya harap sepanjang pembentangan saya ini kesemua intipati saya dijelaskan dengan terperinci agar anda faham dengan kajian yang telah kami lakukan. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan pendahuluan. Aplikasi TikTok dilancarkan oleh Zhang Yanning pada September 2016 di China dan menjadi salah sebuah jaringan sosial terbesar dunia dengan melibatkan lebih daripada 1 bilion pengguna aktif di seluruh dunia. Penggunaan aplikasi TikTok yang rancak dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia merangkumi sebahagian besar kumpulan individu yang berumur dalam lingkungan 12 hingga 30 tahun. Seperti yang anda semua sedia maklum, aplikasi TikTok menyiarkan kepada anda, memaparkan kepada anda pelbagai jenis video dan paparan, antaranya ialah berkenaan dengan hiburan, pendidikan ataupun kesihatan. Jika dikaitkan dengan kajian kami, kajian ini berlatar belakangkan siswa guru di Institut Pendidikan Guru bagi mengenal pasti impak penggunaan aplikasi TikTok sebagai medium pendidikan STEM terhadap siswa guru di IPG. Bagi mengukuhkan kajian kami, seramai 10 orang siswa guru menjadi peserta kajian dan pemilihan peserta adalah berdasarkan sampel bertujuan daripada institut pendidikan guru yang terdapat di Malaysia ini. Majoriti peserta kajian adalah daripada option sains, matematik, reka bentuk dan teknologi serta turut melibatkan peserta daripada option bahasa Melayu dan sejarah. Baiklah, saya teruskan dengan isi kandungan kami yang kedua, iaitu metodologi. Bagi melaksanakan kajian ini, kami telah menggunakan 3 kaedah metodologi yang berbeza, iaitu yang pertama adalah temu bual. Kami telah melakukan temu bual dengan peserta kajian melalui aplikasi Google Meet yang telah berlangsung hampir sejam hingga 2 jam. Kaedah yang kedua pula adalah melalui gambar, iaitu tangkapan skrin dalam Telegram. Mengapa kami memilih Telegram? Bagi menjaga kualiti gambar tangkapan skrin yang telah diambil tersebut. Dan gambar-gambar ini merangkumi hasil perbincangan kami ataupun pengguna-pengguna TikTok, pengguna-pengguna akaun yang telah digunakan sebagai peserta kajian. Yang seterusnya adalah dokumen. Bagi segala bentuk dokumen yang telah kami terima daripada peserta kajian ataupun dokumen-dokumen yang telah kami rujuk, kami telah memuatnya ke dalam Google Drive bagi memudahkannya diakses oleh kami sendiri ataupun anda semua. Melalui ketiga-tiga kaedah metodologi ini, kami telah berjaya mengumpulkan beberapa bukti bagi mengukuhkan lagi kajian yang telah kami lakukan ini. Isi kandungan kami yang ketiga pula adalah dapatan kajian. Dapatan kajian kami mendapati bahawa aplikasi TikTok memberi nilai tambah dalam pembelajaran.
Hal ini disokong melalui temu bual yang telah kami lakukan bersama dengan peserta kajian, di mana kami telah mengajukan soalan, sejauh manakah aplikasi TikTok mampu untuk meningkatkan pengetahuan anda tentang pembelajaran STEM? Dan peserta kajian yang ke-10 telah menjawabnya. Sebelum menggunakan aplikasi TikTok ini, saya berpendapat bahawa aplikasi TikTok ini hanya sekadar hiburan semata-mata. Namun tidak disangka, aplikasi inilah yang telah meningkatkan pengetahuan saya berkenaan dengan STEM dengan lebih meluas. Melalui aplikasi TikTok, banyak video-video ilmiah yang dapat saya pelajari secara tidak langsung. Melalui jawapan yang telah diberikan oleh peserta kajian ini, dapat kita lihat bahawa aplikasi TikTok telah memberikan impak yang positif kepada peserta kajian ini, di mana aplikasi TikTok memaparkan video-video ilmiah berkenaan dengan STEM sehingga menyebabkan peserta kajian ke-10 ini memperoleh pengetahuan berkenaan dengan STEM dengan lebih meluas. Dapatan ini disokong lagi dengan gambar-gambar yang telah diberikan oleh peserta kajian, di mana peserta kajian telah menonton video berkaitan aplikasi AutoChat daripada aplikasi TikTok melalui pengguna TikTok yang memberikan pengetahuan tentang AutoChat ini untuk menyiapkan tugasan RBTS 3033 yang merupakan kursus bagi lukisan berbantu komputer. Anda boleh rujuk gambar yang kedua. Seterusnya, dapatan kajian juga mendapati bahawa aplikasi TikTok meningkatkan motivasi siswa guru. Hal ini kerana aplikasi TikTok memaparkan video-video yang membantu sebagai medium pembelajaran, terutamanya dalam bidang yang peserta kajian ceburi berfokuskan kepada bidang STEM. Sebagai sampel, peserta kajian 7 pernah menonton video tentang fotosintesis. Silakan rujuk gambar yang ketiga di aplikasi TikTok. Video tersebut dimuat naik oleh salah seorang guru sains yang dikenali sebagai Cikgu Hailmi. Selain itu, peserta kajian 8 juga pernah merujuk aplikasi TikTok untuk mengetahui cara untuk shutdown komputer dengan cepat. Anda boleh rujuk gambar yang keempat, di mana video-video yang dilihat dan dirujuk oleh peserta kajian ini telah meningkatkan motivasi mereka dalam mempelajari bidang STEM. Dapatan ini disokong lagi dengan temu bual yang dijalankan bersama dengan peserta kajian yang ke-7 dan yang ke-8, di mana penyelidik telah bertanya, adakah penggunaan aplikasi TikTok memudahkan sesi pembelajaran anda? Dan peserta kajian yang ke-7 telah menjawab, ya. Setelah menonton sebuah video tentang teknik mudah penggunaan teknologi iaitu komputer riba berkaitan cara shutdown dengan cepat, ia memudahkan sesi pembelajaran saya terutamanya semasa pembelajaran secara dalam talian. Kemahiran penggunaan komputer riba yang penting kepada sesi pembelajaran dalam talian semakin meningkat setelah saya menggunakan aplikasi TikTok. Melalui jawapan peserta kajian yang ke-7 ini, kita mendapati bahawa penggunaan aplikasi TikTok telah membantu para siswa untuk meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran. Selain itu, penyelidik juga telah bertanyakan kepada peserta kajian yang ke-8, adakah penggunaan aplikasi TikTok meningkatkan motivasi dan minat anda dalam pembelajaran? Berikan sebab. Dan peserta kajian ke-8 telah menjawab, setelah saya menggunakan aplikasi TikTok, motivasi dan minat saya terhadap subjek sains dalam bidang biologi berkaitan dengan fotosintesis lebih meningkat. Perkara ini dapat saya buktikan setelah saya menonton satu video berkaitan dengan fotosintesis daripada seorang guru sains iaitu Cikgu Hailmi. Video dengan durasi yang singkat tetapi mempunyai maklumat yang padat membantu pemahaman dalam topik tersebut yang seterusnya meningkatkan motivasi saya untuk mengetahui lebih mendalam mengenai topik fotosintesis. Bukan itu sahaja, begitu juga dengan topik-topik yang lain. Jika kita lihat kepada jawapan peserta kajian yang ke-8 ini, kita dapat rumus bahawa penggunaan aplikasi TikTok yang meluas dengan menyebarkan video-video pendidikan telah membantu peserta kajian untuk menggemari subjek-subjek yang disukai oleh peserta kajian ini. Dapatan kajian juga mendapati bahawa TikTok memberikan kelebihan dalam meningkatkan pengetahuan tentang item digital. Hal ini disokong dengan sesi temu bual yang telah dijalankan bersama dengan peserta kajian yang kedua yang mengatakan bahawa ianya pernah merujuk satu video yang mengajar tentang cara-cara membina jadual di Microsoft Word
dengan tetapan yang betul. Sebab kadang-kadang susah nak pastikan diagreement table tu betul-betul ikut apa yang kita nak. Jadi, bila saya tengok video tu, saya dah faham macam mana nak guna dan sampai sekarang saya still apply benda yang saya belajar dari TikTok tersebut. Makna kata di sini, aplikasi TikTok mengajarkan kepada peserta kajian yang kedua ini benda-benda baharu, benda-benda yang tidak diajarkan oleh mana-mana pihak kepada peserta kajian yang kedua ini. Saya yakin bukan hanya kepada peserta kajian yang kedua ini, juga kepada peserta kajian yang lain ataupun semua pengguna TikTok. Hal ini disokong lagi dengan penemuan dokumen yang telah diberikan oleh peserta kajian. Anda boleh rujuk gambar 5 dan gambar 6 yang telah diberikan oleh peserta kajian. Isi kandungan yang seterusnya akan menceritakan kepada anda tentang perbincangan. Yang pertama adalah implikasi penyebaran maklumat yang tidak sahih. Kita sedia maklum bahawa aplikasi TikTok juga mempunyai kelemahan, di mana penyebaran maklumat yang tidak sahih, yang tidak ditapis dengan lebih baik menyebabkan banyak maklumat-maklumat yang tidak sahih akan disebarkan, menyebabkan sekiranya pengguna TikTok tidak menganalisis, tidak mengkaji atau tidak memeriksa pengguna akaun tersebut, maka ianya boleh menyebabkan bahawa penyebaran maklumat yang tidak sahih secara meluas. Itulah salah satu kelemahan aplikasi TikTok. Maka dengan itu kami mencadangkan di aplikasi TikTok agar penggunaan bahan yang menarik dalam sesi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TikTok, di mana melalui aplikasi TikTok kita boleh menggunakan bahan-bahan yang menarik dalam sesi pembelajaran bagi menarik perhatian dan tidak membosankan kepada siswa-siswa guru. Cadangan yang seterusnya pula adalah dengan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa dengan menggunakan gaya pembelajaran yang menyeluruh, ianya meliputi kepada impak siswa guru. Kita sudah sampai di isi kandungan yang terakhir, iaitu rumusan. TikTok bukanlah aplikasi yang hanya menumpukan kepada hiburan semata-mata, tetapi syarat dengan pelbagai cabang ilmu pengetahuan selagi mana digunakan dengan bijak. Bahkan, tidak dapat dinafikan bahawa aplikasi TikTok sememangnya mendatangkan pelbagai kebaikan, khususnya kepada para siswa dengan bertindak sebagai medium pembelajaran yang efektif. Pendidikan STEM merupakan subjek yang agak berat, tetapi mampu untuk disampaikan secara menarik dan kreatif oleh pengguna TikTok dalam menyampaikan isu sesuatu pembelajaran. Tidak kurang juga peserta kajian yang memperoleh manfaat dalam memahami sesuatu topik pembelajaran hasil daripada video yang ditonton dalam aplikasi TikTok. Walau bagaimanapun, implikasi buruk berkaitan dengan penggunaan TikTok adalah tidak dapat dielakkan kerana tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kendatipun demikian, pengguna yang bijak akan mampu meraih manfaat daripada pengguna TikTok selagi mana sesuai dengan tujuan yang baik. Selesai dengan pembentangan kajian kami yang bertajuk TikTok sebagai medium pendidikan STEM, impak kepada siswa guru. Sekian, terima kasih.